Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Rajali. Nombor metrik DPZ 2020498 dari kelas DPZ W6A. Okey, tajuk kajian saya ialah di Majlis Agama Islam Sabah atau diringkaskan sebagai MUIS. Latar belakang Majlis Agama Islam Sabah ialah sesebuah badan berkanun ditubuhkan pada tahun 1971 di bawah enakmen Pentadbiran Hukum Syariah Negeri Sabah dan pindaan enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam APU 92 di bawah Seksyen 32 APU 92 dan enakmen Majlis Agama Islam Negeri Sabah tahun 2004. Majlis Agama Islam Sabah merupakan sebuah pertumbuhan yang berganding bahu dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah iaitu JES dalam usaha menangani arus perkembangan dan kemajuan agama Islam di Sabah. MUIS bertanggungjawab dalam hal menyampaikan ajaran Islam, memberikan pendidikan dan pengetahuan agama Islam, membina dan mentadbir bangunan masjid dan surau, perkahwinan orang-orang Islam, kemasukan agama Islam di seluruh Sabah kepada masyarakat tanpa mengira kaum, agama, jantina dan batas had umur. Okey, seterusnya kita masuk ke definisi wakaf dan dalil persyaratan wakaf. Definisi wakaf dari segi bahasa bermaksud menahan, dari segi istilah pula menurut ulama mazhab iaitu pendapat Abu Hanifah, wakaf ialah menahan sesuatu harta atau aset ke atas seseorang yang sah pemilikannya adalah pewakaf dan bersedekah manfaatnya untuk tujuan kebajikan. Dalil persyaratan wakaf adalah antara ibadah yang menyelahkan kemusyamulan Islam dalam menyepadukan antara tuntutan agama dan kepentingan masyarakat. Iman An-Nawawi mengatakan ibadah wakaf adalah dikhususkan kepada umat Islam. Demikian pula Imam Al-Syafi'i mengatakan orang jahiliyah tidak pernah melakukan wakaf sama ada wakaf rumah ataupun tanah. Malah kebanyakan ahli ulama dari kalangan salaf dan selepas mereka mengesahkan bahawa amalan wakaf dan wakaf yang dianggap pertama dalam Islam adalah wakaf Umar Al-Khattab. Dalam kaitan ini, Jabir berkata tiada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki kecuali pasti pernah mewakafkannya. Okay, ini adalah visi, misi dan objektif MUIS. Misi ialah untuk menjadi sesebuah organisasi unggul merangka dalam mengenai hal ehwal dan pentadbiran agama Islam di negeri Sabah. Misi pula ialah menyatukan konteksi umat Islam ke arah pemantapan akidah, dakwah, tarbiyah, syariah, muamalah dan kebudayaan melalui pengurusan cemerlang untuk mengangkat martabat ummah dunia dan akhirat. Okey, objektif MUIS ialah melaksanakan kehendak enakmen Majlis Agama Islam Negeri Sabah tahun 2004, Badan Pengubat Dasar, menyedia aktiviti dan pelaksanaan dasar oleh agensi-agensi di bawahnya, mengurus dan membangunkan aset-aset MUIS, mengurus dan membangunkan industri, baitulmal, zakat dan harta wakaf.
produk wakaf negeri Sabah. Yang pertama ialah wakaf harta. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal menggesa umat Islam di Sabah agar mewakafkan harta kepada Majlis Agama Islam Sabah MUIS dalam usaha meningkatkan pengurusan harta wakaf di negeri Sabah. Beliau berkata kesedaran umat Islam berkaitan wakaf sama ada wakaf am, wakaf khas dan wakaf tunai masih kurang. Beliau menyeru kepada semua umat Islam agar mewakafkan harta atau wang tunai kepada MUIS dalam usaha meningkatkan ekonomi umat Islam menerusi instrumen wakaf. Beliau berkata demikian dalam ucapan yang disampaikan oleh Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Datuk Aidil Mokhtar pada pelancaran wakaf kamera pengesanan suhu di Masjid Negeri. Tentang mengenai pelancaran kamera, beliau menzahirkan terima kasih kepada seseorang individu Dr. Azman Ibrahim kerana mewakafkan kamera mengimbas suhu bagi kegunaan para jemaah sebelum menunaikan solat dalam usaha mengawal penularan COVID-19 di Sabah. Kamera berkenaan memudahkan pihak masjid mematuhi prosedur operasi standard SOP dan ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM khususnya dalam tempoh pemerintahan kawalan pergerakan pemulihan PKPP. Sementara itu, Dr. Azman berkata idea untuk meletakkan kamera berkenaan timbul selepas melihat penggunaan alat itu di pusat membeli belah di luar negara melalui saluran YouTube. Dr. Azman berkata sebelum menggunakan kamera itu, pengguna perlu memaknai aplikasi Mahabbah untuk mendaftar bagi membolehkan jemaah mengetahui masjid yang masih kosong untuk menunaikan solat khususnya solat Jumaat. Beliau berkata ia merupakan kamera pertama dipasang di masjid di negara ini oleh sebuah syarikat tempatan. Dalam aplikasi itu, pengguna perlu swafoto wajah untuk mendaftar di telefon masing-masing. Sebelum mengibas wajah mereka di depan kamera yang dipasang sebelum masuk ke masjid, jelasnya melalui sistem itu pihak masjid boleh menghadkan jumlah jemaah dan sekiranya melebihi jumlah yang ditetapkan, satu isyarat akan dihantar kepada aplikasi Telegram pihak masjid. Okey, yang kedua ialah wakaf pendidikan. Wakaf pendidikan bukan perkara baharu, sebaliknya sudah lama diamalkan generasi dahulu yang mewakafkan harta mereka kepada institusi, pondok dan sekolah agama. Bagaimanapun amalan itu mula berkurangan pada masa kini, bahkan ada yang tidak mengetahui mengenai wakaf pendidikan. Okey, SRR Kota Kinabalu telah ditumbuhkan pada tahun 2015 sebagai meriti keperluan pendidikan rendah agama di Kota Kinabalu dan Sabah amnya. Sebagai sebuah institusi bukan berdasarkan keuntungan, perjuangan adalah menyediakan pendidikan bersepadu agama dan akademik dengan pengajian Quran dan pra-tafsir. Misi untuk mengukuhkan nilai dan jati diri generasi masa hadapan dengan asas dan nilai-nilai Islam dan Al-Quran. Melahirkan generasi pelajar Islam yang celik Al-Quran selaras dengan arus pendidikan semasa adalah tanggungjawab besar yang amat mencabar di Sabah khususnya. Kerana itu, kami menubuhkan Sri Kota Kinabalu sebagai institusi pendidikan peringkat rendah khususnya bagi memenuhi keperluan pendidikan dengan menyediakan pendidikan akademik, agama dan Al-Quran secara bersepadu. Misi kami adalah untuk mengukuhkan nilai dan jati diri generasi masa depan Islam ini dengan asas dan nilai-nilai Islam dan Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah, sehingga kini telah 8 tahun kami beroperasi
di kawasan Tumpuan, Pusat Pentadbiran Kota Kinabalu, melahirkan puluhan pelajar yang berjaya dalam UPSR dan sijil agama melangkah masuk ke peringkat menengah atau ke pusat tahfiz. Walaupun pelbagai dugaan dan cabaran yang kami hadapi, terutama pandemik yang melanda kita semua, azam dan iltizam kami terus kuat untuk memastikan institusi pendidikan ini terus bertahan dan berkembang. Bantulah kami meringankan beban yang dihadapi dengan menyumbang kepada tabung dana pendidikan Sri Kota Kinabalu untuk menambah baik keperluan bangunan dan operasi kami. Segala sumbangan dari pihak tuan dan puan hanya Allah sahajalah yang mampu membalasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf bazar, amalan wakaf yang berkembang dan bersifat kontemporari memperlihatkan potensi dalam pembangunan ekonomi. Dalam hubungan ini menekankan kepentingan dan keupayaan wakaf dalam membangunkan ekonomi dengan menunjukkan peranan wakaf sebagai ejen pengagihan semula kekayaan dalam membangunkan ekonomi. Di Sabah, Economic Development Corporation atau dikenal sebagai SESCO merupakan antara agensi yang bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sabah MUIS dalam pembangunan wakaf. Sejumlah lebih kurang RM5.7 juta telah diperuntukkan untuk agihan pembangunan Bazar Masjid Bandaraya, Bazar Bukit Pandan, Bazar Ranau dan projek di Kinabatangan. Menurut pengurusi SESCO YB Datuk Haji Muhammad Arifin, objektif usaha sama ini antara lain adalah untuk membantu membangunkan usahawan tempatan melalui penyediaan premis-premis perniagaan dalam merealisasikan matlamat memperkasa masyarakat, perdagangan dan perindustri. Okey, ini kaedah berwakaf. Ini untuk wakaf pendidikan. Sumbangan berdasarkan kemampuan. Dia ada pakej A hingga pakej F. Pakej A berjumlah 500, pakej B 250, pakej C 100, pakej D 50, pakej E 30 dan terakhir pakej F sebanyak 10. Okey, langkah-langkah menyumbang. Yang pertama, pilih sumbangan. Yang kedua, butiran penyumbang. Anda perlu isi nama, email dan juga nombor telefon. Butiran sumbangan akan keluar. Yang keempat ialah klik hantar. Okey, untuk sumbangan manual, bagi sumbangan secara manual boleh back in ke akaun Sekolah Rendah Islam Kota Kinabalu di akaun CIMB atau akaun Bank Islam dan letakkan rujukan Wakaf Pendidikan Sabah. Okey, pertama, pembayaran menggunakan payment gateway atau JP. Selepas pembayaran di statement bank akan terpapar. Pembayaran kepada ANSI Sistem Sendian Berhad Monpay, ini merupakan rakan kerjasama pembayaran. Yang kedua, pembayaran termasuk RM1 charge payment gateway atau JP. Yang ketiga, untuk pertanyaan boleh hubungi 0884884400. Kesimpulannya, wakaf adalah satu yang dapat kita petik setelah membahagikan sebahagian harta kita untuk kebutuhan sosial atau ibadah. Selain itu, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf juga memberikan pahala yang terus mengalir kerana memberikan manfaat bagi banyak orang. Wakaf dapat melatih
penting jiwa sosial kita dan keinginan untuk saling membantu antara satu sama lain. Tidak perlu ragu lagi jika ini berwakaf, kerana kita akan dapat banyak manfaat dan hikmah yang boleh diperolehi. Wakaf tidak hanya manfaat bagi anak yatim sahaja, tetapi hikmah wakaf juga akan dirasakan oleh orang yang memberi dan menerima wakaf. Dengan berwakaf, kita akan memberikan kesejahteraan kepada banyak orang, seperti keluarga, kerabat serta diri kita sendiri. Okey, yang pertama, membantu orang-orang membutuhkannya. Kehidupan selama ini dunia boleh membantu kita kelak di akhirat, kerana bijak untuk memanfaatkan harta, salah satunya dengan berbagi. Wakaf akan membantu kita untuk mendapatkan kehidupan di akhirat yang lebih baik. Yang kedua ialah mendapat amalan jariah dengan memperoleh pahala yang bersifat kekal. Selama harta yang kita wakafkan masih dimanfaatkan oleh masyarakat, amalan wakaf kita akan menjadi sedekah jariah, artinya pahala yang terus mengalir dan tidak akan hentinya sekalipun anda sebagai pemberi wakaf sudah meninggal dunia. Yang ketiga, mendorong pembangunan negara, kerana wakaf juga dapat manfaat untuk mendorong memajukan pembangunan negara. Salah satunya melalui bidang pendidikan dengan mendirikan pelbagai pusat wakaf umum seperti pembangunan sekolah, universiti serta pemberian beasiswa pendidikan untuk pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.